wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini saya ingin berkongsi untuk menyampaikan bagaimana pengasingan sisa pekerja di rumah yang akan berkuasa secara mandatory mulai 1 September 2015 ini dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini semua isi rumah di rumah kita masukkan semua sisa pekerja, sampah-sampah di dalam satu tong, yang ke mana kita letakkan tong ini lazimnya di dapur. Dan dalam tong inilah kita masukkan segala sisa-sisa makanan kita, lebihan-lebihan makanan kita masukkan. Termasuklah juga segala bahan-bahan buangan daripada masakan kita, sama ada yang sebelum kita masak, sama ada plastik-plastik kita akan masukkan sekali, kertas, tin-tin minuman kita akan masukkan sekali. Itu kelaziman yang kita lakukan selama ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mulai daripada 1 September 2015 ini, tuan-tuan dan puan-puan di 7 negeri yang mengguna pakai Akta 672 perlu melaksanakan pengasingan sisa di rumah ini. Negeri yang saya masukkan adalah Perlis, Kedah, Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sebagai asasnya tuan-tuan dan puan-puan, mulai 1 September penguatkuasaan secara mandatory ini, kita perlu mengasingkan sampah kepada 2 kategori. Yang pertama, asingkan sampah-sampah basah yang kebanyakannya datang daripada sisa-sisa dapur. So, sampah basah itu yang kita namakan sebagai sisa baki, yang mungkin terdiri daripada sisa-sisa makanan, sisa-sisa masakan kita di dapur, atau lampin pakai buang dan sebagainya. Itu kita namakan sisa baki. Jadi semua sisa-sisa daripada makanan ini, lebihan-lebihan makanan, kita buangkan ke dalam tong. Termasuklah bahan-bahan masakan kita yang kita pakai, kita masukkan dalam tong. Dan juga mungkin lampin, yang ini merupakan kandungan yang banyak di dalam komposisi sisa pekerja negara, kita buangkan sekali kerana lampin ni basah, kita buangkan sekali. Ataupun mungkin tisu-tisu kita lap dapur dan sebagainya yang basah, segala sisa-sisa atau sampah yang basah kita masukkan sekali. Ini kita namakan sebagai sisa baki, yang mana yang ini sebenarnya kita dah laksanakan sebelum ini. Dan sampah ini kita ikat dan perlu dimasukkan ke dalam tong yang terdapat di luar rumah, tuan-tuan dan puan-puan. Masukkan ke dalam tong. Dan sisa baki ini akan dikutip sebanyak 2 kali seminggu mengikut jadual di kawasan kediaman tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Manakala sisa yang kering tadi, kita kena asingkan dalam 3 kategori. Iaitu yang pertama, kategori plastik. Yang kedua, kategori atau kumpulan kertas. Dan yang ketiga, selain daripada plastik dan kertas, kita katakan dalam kumpulan lain-lain. 3 kumpulan ini sebenarnya adalah barang-barang yang boleh dikitas semula. Jadi, tujuan pengasingan ini sebenarnya secara tidak langsung adalah untuk kita meningkatkan kadar kita semula. Barang-barang yang boleh kita semula, kita dapat asingkan dan kita boleh bawa kepada pusat-pusat kita semula. Kedua, kita dapat mengurangkan bahan-bahan, sisa pekerja, buangan kita ini. Bahan yang boleh dikitas semula, kita tidak buang terus ke pusat pelupusan bersama dengan sampah atau sisa basah tadi. Jadi, apa yang kita kena asingkan? Yang pertama adalah kumpulan plastik. Sebarang barangan ataupun bahan-bahan plastik yang terjana, yang terhasil daripada rumah. Contohnya ni adalah bekas sabun pembasuh. Mungkin plastik sabun pembasuh macam ni. Dan kalau kita makan, kita banyak pembungkus makanan Maggi. Dan mungkin juga bekas-bekas makanan kita, ini bekas telur tuan-tuan dan puan-puan. Dan mungkin juga plastik beg sendiri, plastik beg minuman. Ini adalah dalam kumpulan plastik. Dan satu perkara yang saya nak beritahu, polistiren.
polistiren kita masukkan dalam kumpulan plastik. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua adalah kertas. Segala barangan-barangan yang berasaskan kertas. Sama ada kertas surat khabar sendiri, kertas-kertas flyer, atau mungkin juga bil-bil pembelian tuan-tuan. Dan termasuklah juga kotak minuman. Kotak minuman termasuk dalam kumpulan kertas. Dan kumpulan yang ketiga adalah barang-barang selain daripada plastik, selain daripada kertas, dan itu dinamakan lain-lain. Contohnya, bekas tin minuman, bukan plastik, bukan kertas, jadi dalam kumpulan lain-lain. Contohnya juga botol sos, bukan plastik, bukan kertas, jadi letakkan di sini. Apa sahaja, termasuklah mungkin yang terdapat di rumah kita, bateri, atau mungkin ini adalah sebenarnya bekas penyembur serangga. Kita tahu, mungkin kita bertanya, ada bahagian plastik, ada bahagian tin. So, kalau kita nak buat yang bahagian plastik, kita asingkanlah, masuk bahagian plastik. Tin, kita masuk yang lain-lain. Jadi 3 kumpulan ini yang perlu kita laksanakan mulai 1 September. Pengasingan bahan-bahan yang boleh dikita semula, supaya kita tidak campurkan semua dengan bahan-bahan basah dan tidak dihantar ke pusat pelupusan. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, bahagian bahan yang telah kita asingkan ini, kita ikat, kita kumpul. Bila kita boleh hantar ke pusat pengumpulan sisa pepejar, ataupun kita ikat dengan kemas dan perlu diletakkan di tepi tong pada hari kutipan. Di tepi tong di luar rumah tuan-tuan dan puan-puan pada hari kutipan, yang mana ia akan dikumpulkan atau dikutip sekali dalam seminggu mengikut jadual bagi kawasan kediaman tuan-tuan. Sebelum itu ingin saya maklumkan, adalah digalakkan, dicadangkan supaya memudahkan masa kutipan, barangan-barangan plastik ini dimasukkan dalam plastik sampah berwarna putih. Barangan-barangan yang berasaskan kertas tadi dimasukkan dalam plastik sampah berwarna biru. Manakala barangan selain daripada plastik dan kertas dimasukkan dalam bekas plastik sampah berwarna hijau. Ini adalah digalakkan sebagai tujuan memudahkan pihak yang akan mengumpulkan bahan. Seperti yang saya katakan tadi, bila kita telah asingkan, kita ikat dengan kemas dan letakkan di tepi tong semasa hari kutipan di kawasan kediaman tuan-tuan dan puan-puan. Letakkan di tepi tong, di luar, dan di tepi tong sebelum semasa pada hari kutipan di kawasan rumah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebenarnya yang perlu kita laksanakan begitu mudah, tanpa menggunakan membeli barang-barang. Mungkin tuan-tuan boleh hanya menggunakan kotak-kotak barangan terpakai untuk kita melaksanakan pengasingan sistem pepejar di rumah yang akan diberkuatkuasakan secara mandatory pada 1 September. Tanpa menunggu pada 1 September, mulakan pada hari ini untuk memastikan kita bersama-sama dalam kelestarian alam sekitar kita dan memastikan kelangsungan kehidupan kita dan generasi akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.